Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ulillahi lahum. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati pengurusi Surau Islamiyah yang Razak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siha, ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, maka kita dapat memulakan kehidupan kita pada hari ini dengan memulakan dengan salat jemaah subuh dan seterusnya kita menambah ilmu. Jadi kedua-duanya itu adalah merupakan langkah awal yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi apa yang disebutkan dalam kitab ini, Kifayatul Muqtadi. Kalau tak tahu makna dia, apa makna dalam tulisan Rumi tu, ada tak makna dia? Kifayah tu mencukupi. Muhtadi itu petunjuk. Cukuplah sebagai petunjuk kitab ni. Kalau tak cukup, nak cari mana? Cukup. Kalau tuan-tuan khatam ni, saya ingat tuan-tuan dah boleh jadi mufti dah ni. Semua ada dalam ni. Baik. Kemudian khabarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, iaitu dalam sifat wajib bagi Rasul, mengkhabarkan itu ialah mentabligkan. Di sifat wajib bagi Rasul ialah tabligh, iaitu menyampaikan. Rasul tidak boleh menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia wajib menyampaikan. Jadi tidak ada apa yang tersembunyi. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, masa usianya 40 tahun sampailah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ayat yang pertama di surah Al-Alaq tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita dapat tahu itu adalah wahyu yang pertama. Wahyu yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hafal ayat yang pertama, hafal ayat yang akhir, kira khatam lah tuan-tuan. Mana tuan-tuan dah hafal semua Quran tu. Ayat yang pertama dah tahu, ayat yang akhir pun tahu. Bermakna kita tahu semualah, maksudnya lah. Tapi yang sebenarnya kita tahu yang pertama, yang terakhir tu adalah untuk mengingatkan kita bahawa cukuplah, sampai al-yawma akmaltu lakum itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka satu pun tidak ada disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat tabligh, menyampaikan. Kemudian
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ialah tentang akan terjadinya hari kiamat. Tiada mengetahuikan dia seorang akan waktunya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Hari kiamat ni tak ada siapa pun tahu, tuan-tuan. Hari ni kita tahu apa aja? Tanda-tanda je. Tapi dah banyak tanda dah. 20,000 tahun dah tanda-tanda tu. Kiamat tidak lagi berlaku. Sebab dia di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang akan menentukan bila akan berlaku kiamat. Tapi ada satu filem daripada barat lah yang menggambarkan tentang hari kiamat. Huru-hara hari kiamat. Dia gambarkan bagaimana. Itu gambaran dia dan bayangan dia lah. Tapi apa yang akan berlaku di masa yang akan datang ni lebih daripada itulah, tuan-tuan dan puan. Tetapi awal hari kiamat itu daripada tiup sangkakala yang kedua hingga dimasukkan sekalian makhluk ke dalam syurga dan neraka. Itu awal hari kiamat, iaitu ditiupkan sangkakala. Siapa meniupkan sangkakala? Malaikat Israfil. Sangkakala yang kedua. Ada sangkakala yang pertama. Itu belum lagi manusia dihidupkan, dibangkitkan daripada kubur. Belum lagi berlaku kiamat. Sangkakala yang pertama. Ditiupkan oleh malaikat Israfil. Sebab itu Rasulullah ada dalam satu hadis yang menyebutkan bahawa sekalipun telah ditiupkan sangkakala, kalau tuan-tuan nak tanam benih benih durian king, tanamlah. Ataupun nak tanam tebu, tanamlah. Nak tanam bayam beraja, tanamlah. Walaupun dah ditiupkan sangkakala. Artinya lama, tuan-tuan. Kalau kita tanam satu pokok tu, berapa tahun dia nak berbuah? Kalau bayam beraja itu sekejap lah. Tapi kalau durian, ambil masa yang lama. Dia selalu mengatakan, jangan berhenti daripada berusaha. Jangan berhenti daripada amalan-amalan yang berfaedah untuk kehidupan kita. Walaupun dah tiup sangkakala, tanda dah kiamat nak berlaku, semua orang stop lah. Tak payah kerja, tidur je kat rumah, tunggu je sangkakala yang kedua. Tak, Rasulullah tak suruh macam tu. Tunggu je sangkakala yang kedua, kata Rasulullah. Tidurlah semua. Ekonomi tak berjalan. Kehidupan kita tidak berjalan. Kalau nak sekolah, sekolahkanlah. Walaupun dah tiup sangkakala. Sekolahkanlah. Kalau kita sedang belajar, belajarlah terus. Dengan dah tiup sangkakala, semua berhenti. Rumah pun tutup. Tunggu je. Tak beratus tahun lagi. Belum lagi kiamat. Itu sebab Rasulullah kata, kalau sangkakala dah ditiupkan, kali pertama, teruskan. Kali kedua pun teruskan apa-apa kegiatan hidup kita. Dan awal hari kiamat itu ialah tiup sangkakala yang kedua hingga dimasukkan sekalian makhluk pada syurga dan neraka. Itu awal hari kiamat lah. Bila kita dah masuk syurga dan neraka besok, mula hari kiamat tiup sangkakala dan akhirnya ialah kita dimasukkan sama ada ke dalam syurga atau ke dalam neraka. Antara tiupan sangkakala tu sampai kita masuk ke dalam syurga dan neraka tu berapa lama pula, tuan-tuan? Itu yang kita tak tahu. Tetapi lama. Kata ulama ada kata sampai 40,000 tahun. Ada yang kata 40 tahun. Sebab tak tahu berapa lama kita akan terpanggang. Terpanggang apa ni? Di padang mahsyar. Berapa lama kita akan berdiri di padang mahsyar. Dan kehausan, dahaga yang amat sangat. Dan di waktu itulah kita memerlukan syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena yakin dan percaya bahawa Rasulullah akan memberi syafaat kepada umatnya. Siapa yang diberi telaga Kausar, minum air telaga Kausar pada hari itu, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya selepas itu. Tapi siapa yang tak dapat air Kausar, air daripada telaga Kausar, maka dahaganya sangatlah
tak tertahan-tahan, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan setengah daripada yang dikabarkan, apa mana setengah daripada yang dikabarkan ni? Sebahagian, ya. Bukan setengah tu 50%, ya. Mentara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Bukan malu itu separuh daripada iman, tak. Sebahagian, sedikit saja. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. As-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Campur-campur semua-semua sebahagian itu, barulah jadi iman. Banyak lagi. Ya? Kebersihan. Dan juga apa lagi? An-nadhafatu, al-haya'u. Ya? Tapi kalau orang tak malu, maknanya sebahagian daripada imannya dah tercabut. Dah tak ada pada diri dia. Itu sifat malu tu kena ada di dalam semua orang-orang yang beriman lah. Orang beriman mesti ada sifat malu. Baiklah tuan-tuan. Dan setengah daripada yang dikabarkan, wajib kita percaya akan qada dan qadar. Baiknya dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Qada dan qadar. Apa makna qada dan apa makna qadar? Qada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadinya sesuatu itu dah ada ketentuan. Di mana yang disebutkan dulu, saya sebutkan inna fi khalqis samawati wal ard inna fi khalqi inna Allah sesungguhnya Allah inna Allah yuqaddiru maqadirul khalaiq. Sesungguhnya Allah mentakdirkan semua takdir-takdir makhluk ini qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir kita dah ada dah. Keturunan kita dah ada dah. Dah Allah tentukan, kita tak dapat nak tolak. Di mana kita dilahirkan, siapa ibu kita, siapa bapa kita, siapa keturunan kita, tak dapat nak tolak. Sebab semuanya dah ada dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala. Itu qada. Takdir bila berlaku. Bila berlaku, maka itu dikatakan takdir. COVID-19 ni memang dah ada dah dalam pengetahuan Allah. Dah ada lah sejak azali lagi. Bila berlaku, itu dikatakan takdir. Inilah takdir. Zaman kita ni berlakunya. Okay? Tapi zaman-zaman lain tu banyaklah benda-benda lain yang berlaku. Okay? Penyakit cacar dan sebagainya itu berlaku zaman-zaman perang dan sebagainya. Semua dah ada dalam apa? Qada Allah. Tapi takdirnya berlaku setelah dia muncul di dalam realiti kehidupan kita. Baru dikatakan takdir. Okay? Lepas itu kita selalu disebut jangan melawan takdir. Sebab benda tu dah diqada dan ditakdirkan oleh Allah, jangan melawan takdir. Kadang-kadang kita jumpa lah tuan-tuan dalam drama-drama TV. Ada orang yang dalam TV itu yang tak mahu anaknya maknya tak setuju anaknya dijodohkan. Anaknya dijodohkan dengan seorang. Ini kita tak dapat elak tuan-tuan. Jangan kita melawan takdir. Maknanya kalau dah ada jodoh dia tu, walau bagaimana kita menghalang sekalipun. Itulah dalam doa kita. Allahumma, ya Allah, Engkau memberi apa yang, apabila Engkau memberi tidak ada siapa yang dapat menahan. Dan apabila Engkau menahan tidak ada siapa yang dapat memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah ya Tuhanku, la mani'a lima a'taita, tidak ada siapa yang menahan apa yang Kau nak beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapa yang boleh beri kalau Engkau menahan. Itu iman. Cuma panduan-panduan daripada Rasulullah. Panduan-panduan Rasulullah SAW. Ankihu, kahwinlah. Berkahwinlah. 4 perkara ni. Iaitu
Angkihu ma tabalakum minan nisa masna wa itu lain, ya. Angkihu apa dia? Bila kamu nak kahwin, pilihlah yang pertama sekali min jamaliha, pada kecantikannya. Kemudian pilih, lepas tu nasabiha, keturunan dia. Kemudian yang ketiganya maliha, harta dia. Tetapi Rasulullah suruh pilih fasbir bizatid din taribat yadaka. Pertama pilih cantik dulu. Kemudian pilih yang keturunan baik. Yang ketiga pilih keturunan yang baik. Yang ketiga pilih apa? Yang banyak harta. Tetapi Rasulullah kata fasbir bizatid din, pilihlah yang memiliki agama. Taribat yadaka, ia akan memelihara kamu. Orang yang ada agama boleh pelihara kita. Orang ada duit banyak tak boleh. Orang ada keturunan baik pun tak boleh. Orang cantik lagi tak boleh. Ya? Sebab apa? Rasulullah sebut, ya, cantik dulu pilih. Sebab cantik tak kekal tak? Cantik tak kekal. Yang kekal ialah orang yang beragama. Orang yang beriman tu yang kekal. Taribat yadaka, dia akan melihara kita. Ya? Maliha wa nasabiha, keturunan. Nak cari keturunan apa? Keturunan apa nak cari? Keturunan raja. Nak cari orang kayangan ke dan sebagainya. Boleh. Tapi itu bukanlah yang dianjurkan oleh Islam, oleh Rasulullah. Yang dianjurkan fasbir bizatid din taribat yadaka. Carilah yang beragama. Boleh kita kahwin dengan keturunan raja. Ya? Dah kahwin, tak semayang, tak puasa, pergi berjudi, minum arak. Ya? Itu yang menjadikan rosak. Ya? Memang tuan-tuan, orang-orang dulu dia nak cari menantu dia siapa dia. Dia tak cari orang kaya. Dia tak cari orang yang keturunan yang tinggi-tinggi ni, dia tak cari. Dia cari orang yang beragama. Dia orang tua-tua ni dia lurus tuan-tuan. Okay? Jadi dia ada anak dara lah kat rumah dia. Adalah satu orang nakkan anak dia tu. Tapi orang tu tahu dia ni nak orang pandai agama, tak pandai cakap Arab, tak pandai baca Quran. Dia pun hari-hari lalu pergi mancing ikan. Okay? Sambil mancing dia cakap Arab dengan kawan dia. Arab Melayu lah. Arab Melayu. Yang disangkakan oleh ibu bapa anak gadis tadi, inilah yang pilihan saya ni, pandai cakap Arab. Ya? Macam mana cakap Arab Melayu? Boleh ditiru-tiru lah. Saya hendak pergi dia. Ada al pun cukup lah. Ya? Pecah kepala kedua ibu bapa orang tua tu dengar dah boleh bercakap Arab. Inilah bakal menantu saya pada cakap Arab. Dan bila dia masuk Minang, dia terima sebab apa? Orang beragama. Rupanya penipu. Orang penipu. Samalah dengan zaman-zaman yang kemudian, tuan-tuan. Okay? Orang nak kahwin dengan anak-anak gadis di kampung-kampung, dia tunjuk apa? Dia tunjuk kereta besar, masuk kampung. Okay? Pakai kereta yang besar, kereta Mercedes. Sidai kat tepi pintu tu. Kod dia dan sebagainya. Tai pun sidai kat situ. Ya? Bila dia masuk Minang, orang kampung terima lah. Sebab orang kaya. Nakkan orang kaya. Berlaku penipuan. Sebab itu dalam soal-soal ini, ya, nak kahwin pun ada scammer. Ada penipuan. Ya. Jadi kena jaga. Ya, jangan ada scammer dalam perkahwinan. Kalau orang tu betul-betul ahli agama, kita tahu dia. Memang dia faham dan ada amalan-amalan dia memang. Ya.
orang-orang yang sentiasa mengamalkan hukum-hukum Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu qada dan qadar. Ya. Apabila Rasulullah menyampaikan bahawa, mengkhabarkan bahawa wajib kita percaya kepada qada dan qadar, itulah dia qada dan qadar. Iaitu azali lagi dah ada apa yang nak terjadi pada kita, dan bila berlaku barulah dipanggil qadar. Belum berlaku, dia masih di dalam qada Allah. Dan kita tak tahu apa akan berlaku lagi 100 tahun. Tapi di sisi Allah dah ada. Dah ada dah di sisi Allah. Cuma kita dia tak tahu. Ya? Kemudian akan qada dan qadar baiknya dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Ya? Jadi yang baik dan jahat semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kadang-kadang kita jumpa orang bercakap yang baik daripada saya. Bukan yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada saya. Sebenarnya itu juga satu kesilapan lah. Ya. Bukan kesalahan, kesilapan. Kita kena betulkan nanti. Ya. Ada pembetulan dia nanti. Ya, tuan-tuan. Kerana telah mentakdirkan kebaikan seorang dan kejahatan dahulu daripada menjadikan makhluk. Ya. Kerana Allah telah mentakdirkan kebaikan seseorang dan kejahatannya dah ditakdirkan dulu daripada makhluk. Dahulu daripada menjadikan makhluk. Sebelum kita terjadi dah ada dah. Allah dah tentukan kebaikan dan keburukan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, semasa hidup kita. Dan segala kainat itu dengan qada Allah dan qadar. Kainat ni segala alam. Kain, kaunun, alam. Segala makhluk ataupun segala alam ni semuanya Allah dah tentukan dah. Macam banjir kita ni. Yang kita tahu persiapan kita adalah untuk banjir ni hanya untuk Terengganu dan Kelantan. Terengganu dan Kelantan pula tak kena. Yang kena Rembau pula. Rembau kena tak? Rembau tak kena. Ya. Yang teruk sekali kat belah Gemas sana, yang belah Lebu Cina sana. Itu yang biasalah. Ya. Tapi yang biasanya Terengganu dan Kelantan. Kita jangkakan Terengganu dan Kelantan yang teruk. Tetapi kita pula yang teruk. Mana yang teruk? Johor Bahru teruk. Ya. Saya semalam satu mesyuarat dengan guru takmir. Dia kata dia orang nak buat lawatan ke Jelebu. Esoklah buat lawatan ke Jelebu. Sebab dia orang dah selesai. Kita ziarah dia. Bagi bantuan. Ya. Maknanya kita simpatilah dengan apa yang menimpa kepada orang Jelebu. Besok bulan 7 tahun depan pergi lawatan lagi sekali. Sebab apa? Durian dah ada pula. Jangan lawatan masa dia. Masa buah durian besok tengok kita pergi tak? Pergi. Tapi kalau tengok dia senyap dia tu, dia tak membalas budi lah. Tuan dia. Sebab itu apa yang berlaku hari ni, kita tengok orang membalas budi. Dulu Kelantan teruk, kita pergi hantar bantuan. Bila kita teruk, Kelantan hantar bantuan. Itu operasi membalas budi. Ya? Yang inilah kita pergi ziarah kerana kita simpati, beri bantuan. Ya? Bukanlah dengan tujuan kita niat kita besok bulan 7 nak pergi, tak. Tapi saya ada mesyuarat tu, saya cadang bulan 7 nak pergi lah pula lagi. Ya? Masa musim buah durian gugur tu. Kalau dia tak bagi free pun dia bagi murah. Betul tuan-tuan? Itu ada udang sebalik batu. Ya? Kita pergi ziarah ni ada udang sebalik batu. Ya? Tapi sebenarnya kita kena ikhlas. Pergilah ziarah sebab saudara-saudara kita, ya, dalam kesusahan, ya, beri bantuan. Orang pergi 9 bulan ni, tapi saya tengok dalam apa? Dalam internet tu, dalam Google tu, kawasan-kawasan yang tak boleh dilalui. Tanah dah runtuh. Ya. Kena lalu kawasan tempat tanah tak runtuh lah. Ya. Tapi bahaya sekarang ni, semua tanah dah lembut. Kan? Nasib kita tak baik, kita lalu tanah pun runtuh. Tapi berjaga-jaga. Bila kita nak pergi tu, berjaga-jagalah.
dapatkan. Hmm. Jadi bala budi ya. Kalau kita lihat di segi agama memang salah lah. Di segi agama memang salah. Kita membersihkan kuil-kuil Hindu ni seolah kita menyokong dia. Dia pula membersihkan masjid-masjid kita ni seolah-olah dia pun menyokong kita. Tapi kita lihat daripada segi sosial dia. Di segi kemasyarakatan. Maslahat masyarakat. Ya. Kita ketepikan dulu soal agama ni, kita ambil soal masyarakat dulu. Supaya kita lihat ini sesuatu yang tolong-menolong dalam perkara yang baik. Dalam Quran pun dah sebut, ta'awanu 'alal birri, ya. Tolong-menolonglah dalam perkara kebajikan. Dan dalam Quran ayat pun tersambung wat taqwa, dalam perkara ketakwaan. Tapi yang ini tolong-menolong dalam perkara kebajikan. Ya. Bukan kita nak tolong agama dia. Kena faham. Kita buat itu adalah untuk menolong masalah kehidupan masyarakat. Mereka pun sama juga macam kita manusia. Tapi jangan sampai kepada kita terpengaruh dengan agama yang mereka bawa ataupun dengan apa-apa yang mereka katakan tentang agama mereka. Jangan kita terpengaruh, jangan kita terhasut dengan strategi mereka. Kita kena tengok juga ini di segi sosial, kemasyarakatan. Kita berhati-hati, takut ada strategi lain. Strategi untuk menunjukkan bahawa agama mereka lebih baik daripada agama Islam. Itu kena jaga. Strategi lah. Kita pun tunjukkan agama kita lebih baik daripada agama mereka. Ini satu daripada apa? Daripada dakwah. Kalau kita nak berdakwah, inilah maksudnya kita nak berdakwah. Kita dakwah maknanya kita bersihkan kuil dia. Sambil itu kita dapat mendakwahkan bahawa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang memberi kerahmatan pada seluruh alam. Sebab itu dalam masa peperangan Islam di negara-negara Arab dulu, Rasulullah dan tentera-tentera Islam pada zaman-zaman Khalifah, perkara utama yang mereka tak bagi, jangan rosakkan rumah ibadah mereka. Jangan musnahkan rumah ibadah mereka. Bukan maknanya kita sokong ibadat mereka, tapi kita jaga kebajikan mereka. Jangan musnahkan ibadah mereka. Itu satu daripada syarat tentera-tentera Islam masuk dalam negeri-negeri yang bukan Islam. Jangan musnahkan rumah ibadah mereka. Jadi hari ini kita lihat macam ada kerjasama lah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena berhati-hatilah. Sebab mungkin ini masing-masing nak tunjuk mereka adalah agama yang benar, tetapi sebenarnya kita dah tahu dah agama mereka adalah agama yang tidak benar, agama maudhu'i, agama yang sesat. Kita nak tolong tu adalah kerana di segi masyarakat, bukan di segi agama. Okay. Dengan qada dan Allah dan kadarnya dan iradahnya, itu Allah menjadikan makhluk ini dan segala kainat itu dengan qada Allah dan kadarnya dan iradahnya. Dan segala pekerjaan yang baik dan jahatnya sekaliannya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ialah yang menjadikan yang elok dan yang keji, dan tiada lagi bagi yang lainnya sesuatu daripada barang mana kejadian, tetapi kerana beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dibahasakan kejahatan itu kepada nafsu dan syaitan, kerana keduanya menyuruh perbuat kejahatan. Jadi kenapa kita kata jahat itu daripada diri kita, baik itu daripada Allah. Itu hanyalah di segi apa disebut sini? Di segi budi bahasa, di segi adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dibahasakan kejahatan kepada nafsu dan syaitan. Jahat daripada nafsu dan syaitan, baik daripada Allah. Tetapi sebenarnya baik dan buruk daripada Allah. Baik dan buruk daripada Allah. Tapi untuk menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan yang buruk itu daripada nafsu dan syaitan,
Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya sama. Semua dua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak jaga adab saja tuan-tuan. Qadar sama ke takdir? Sama takdir. Takdir qada sesuatu yang telah dirancang oleh Allah SWT, sesuatu yang telah ditentukan sejak azali lagi. Qadar ni ataupun takdir ini ialah perkara yang berlaku, realiti berlaku. Dan bila dia berlaku, walaupun dah diqadakkan beribu-ribu tahun, bila dia berlaku, itu Allah tentukan masa dia. Macam kita lah. Bila kita lahir, Allah tentukan bila kita lahir. Tak boleh awal daripada tarikh yang ditentukan, tak boleh terlewat daripada tarikh yang ditentukan. Sama juga macam kita mati. Tak boleh awal, tak boleh lewat. Lahir pun sama juga. Tak boleh awal, tak boleh lewat. Kalau gugur tu lain lah. Kalau lain lah. Kalau awal yang diawalkan tu lain. Itu maknanya diawalkan pun dia dalam takdir Allah juga. Bukannya manusia yang mentakdirkan. Manusia tak boleh menentukan. Lahir kita tak boleh awal dan tak boleh kemudian. Mati kita pun tak boleh awal dan tak boleh kemudian. Sampai masa matilah kita. Tapi sebelum kita mati, macam-macamlah usaha kita, ikhtiar kita untuk memanjangkan umur kita. Pergi jumpa doktor pakar sana lah, pergi jumpa doktor pakar sini lah. Akhirnya mati juga. Walaupun mana-mana pakar pun, pakar pun mati. Tuan ya? Ya tak? Dulu, sekarang ni pakar lah. Tapi dulu, dengan siapa kita jumpa? Sebelum adanya doktor bukan KPJ ni apa semua ni. Ada tak dulu? Bomo. Ada tak bomo pakar? Tak ada kan? Adalah pawang-pawang diraja lah dan sebagainya kan ada. Tapi dia tak dipanggil pakar. Pakar bomo tak ada. Bomo pakar tak ada. Tuan. Kalau ada bomo dalam kampung kita tu, dukun tu pakar lah tu. Lebih pakar daripada KPJ sekarang, dia tutup pakar sekarang ni. Sebab apa? Kita demam jumpa dia, dia tawar air apa tu? Air pinang. Tawar air sapu ke muka dah elok demam. Laki pakar daripada pakar sekarang tuan-tuan. Bomoh pakar tu. Dulu. Sekarang tak pakar dah bomoh. Sebab bomoh sekarang murah. Dulu murah bomoh. Bagi 20 sen cukup. Penyakit pun sembuh. Hari ni bagi 20,000 tak cukup. Itu pakar sekarang. Begitulah kehidupan kita ni. Kita akan temui lah apa-apa yang kita fikirkan. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah lah kita ni. Masa dulu ditakdirkan macam ni. Masa sekarang ditakdirkan macam ni. Akan datang kita tak tahu apa yang akan ditakdirkan kepada kita. Boleh tahu tak? Tak boleh tahu tuan-tuan. Kita hanya tahu kita akan meninggalkan dunia ini dan tinggallah mereka-mereka yang di dunia ini menghadapi semua ujian-ujian di dunia ini. Sebab dunia ini bukan tempat balasan. Dia tempat apa? Tempat ujian. Tempat balasan di mana? Akhirat besok baru dibalas. Kalau kat dunia dah kena balas, akhirat tak ada balasan lah. Dunia kita makan buah iPhone suri. Besok dah tak boleh cakap dah habis 10 terus. Itu dah kena balas lah tu. Tak, tuan-tuan. Tak dibalas macam tu di dunia. Tuhan tak balas macam tu. Hari ni kita curi duit orang. Besok pagi tengok tangan kita dah tak ada. Bukan macam itu Tuhan balas di dunia ni. Tuhan akan balas di akhirat. Di dunia ni terus dia buat. Walaupun jahat, walaupun buruk, walaupun baik, walaupun tak baik, semua orang akan melakukan dua amalan. Satu amalan soleh, satu lagi amalan toleh. Toleh ni amalan maksiat lah. Dia dua je kita amal ni. Yang baik dan yang tak baik. Itu je.
Sebab besok kita dapat 2 lembaran. Satu lembaran baik, satu lembaran yang tulis benda yang tak baik. Lepas tu ada 2 tempat ni kita nak masuk. Satu syurga, satu neraka. Ada tempat yang ketiga tak? Ada. Syurga tidak, neraka tidak. Apa dia? Timur Tengah? Ingat Timur Tengah. Al-A'raf. Al-A'raf. Itu duduk tengah-tengah lah. Baiknya sama banyak, buruknya sama banyak. Dia duduk tengah-tengah tu. Syurga pun nampak, neraka pun nampak. Belum tahu mana nak pergi. Ada orang kata, Ustaz, saya biarlah duduk tengah-tengah. Dia kata, biarlah saya duduk tengah-tengah. Belum masuk syurga, belum masuk neraka, duduk tengah-tengah tu. Tak terbakar lagi dan tak masuk syurga lagi. Ini benda tak boleh minta-minta. Ya? Sebab tak ada borang. Ya? Tak ada nak isi borang. Kita lahir pun tak ada isi borang. Kita masuk syurga neraka pun tak ada isi borang. Ikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan qada dan qadar. Cakap itulah dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi abadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.